Yang ni adalah contoh biji benih dia duduk dalam tanah tu, tengok dia buat cepat, dia guna kamera yang cepat punya. Kamera ni dia tak off selama berpuluh-puluh hari, dia sambung dengan wayar elektrik. Dia boleh rekod video macam ni, dia cepat-cepat kan. Tengok tumbuh macam ni. Cepat je. Hari ke-11 ni dia tunjuk, hari ke-11, hari ke-12. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi cikgu dah nak mulakan sekarang ni. Sebelum tu cikgu nak bagi tahu sedikit tentang tajuk hari ni, iaitu tajuk berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Kita dah belajar itu kan dalam kelas sedikit tentang cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Okey, ingat lagi ke tak? Ingat lagi? Ingat. Sebelum cikgu tunjuk cikgu punya presentation slide, cikgu nak tanya. Ingat lagi ke tak apa yang kita dah belajar itu? Cara tumbuhan membiak, ingat lagi ke tak? Ingat. Okey, ingat. Okey, sekarang ni cikgu akan tunjuk cikgu punya slide. Nampak. Okey, bagus. Nampak. Okey. Okey, kita mula dengan muka surat depan ni. Sains tahun 3, tajuk dia tumbuh-tumbuhan. Okey. Lepas tu kita pergi kepada slide yang kedua. Okey, cikgu nak tanya. Apa itu pembiakan dengan kenapa perlu membiak? Siapa boleh jawab soalan yang pertama tu? Okey, apa itu pembiakan? Pembiakan tu apa dia? Kita ulang balik. Pembiakan, apa dia pembiakan? Siapa nak jawab angkat tangan? Saya. Okey, jawab. Umairah? Tumbuh saran. Tumbuh saran. Oh, dia hampir tapi kurang tepat. Siapa lagi nak jawab? Pembiak. Cikgu dah bagi tahu hari tu, manusia membiak hanya satu cara, iaitu cara apa? Siapa boleh jawab? Jawab cepat. Melahirkan anak. Ya, betul. Manusia banyak. Siapa boleh bagi tahu berapa banyak cara tumbuhan ni nak membiak? Tunjuk dengan tangan, tunjuk dengan jari. Berapa cara? Berapa cara cikgu nampak? 6. Okey, bagus. Bagus Alia. Husin pun cikgu nampak. Siapa? Elisa, Zara. Bagus. Danisha pun buat 6. Okey, 6 cara membiak. Okey. Kenapa perlu membiak? Kenapa perlu adanya pembiakan ni? Kenapa tumbuhan perlu menjadi banyak? Sebab apa? Siapa boleh bagi pendapat ataupun jawapan? Supaya ada. Apa dia? Supaya ada oksigen. Supaya ada oksigen. Okey, lagi? Tumbuh-tumbuhan penting kepada kehidupan harian kita. Betul lah tu. Okey. Tumbuhan membiak dengan cara, 6 cara ni 1, biji benih, daun, anak pokok, keratan batang, batang bawah tanah dan juga spora. Okey. Ingat ke tak 6 ni? Cuba tengok dulu, tengok betul-betul dengan mata teropong. Biji benih, daun, anak pokok, keratan batang, batang bawah tanah dengan spora. Okey. Ini adalah cara tumbuhan membiak, tapi di setiap cara-cara ni dia ada contoh-contoh tumbuhan yang tertentu lah. Okey, kebiasaannya tumbuhan membiak dengan berapa cara? Ialah 6 cara, tapi satu-satu tumbuhan, contoh pokok pisang, contoh pokok ni, dia kebiasaannya hanya satu cara pembiakan, tapi ada juga tumbuhan yang special. Cikgu bagi tahu hari tu dia boleh membiak dengan 2 cara, faham ke tak? Tapi adalah contoh, tak banyak lah, tapi adalah contoh tumbuhan yang special, ada banyak cara pembiakan. Tak apa, yang tu kita akan tengok jap lagi. Okay. Contoh, membiak melalui biji benih. Biji benih ni biasanya tumbuhan yang ada biji lah dekat dalam tu. Ada ke tak tumbuhan yang tak ada biji? Ada? Biji tu apa dia? Biji tu benda yang keras, yang kecil tu lah. Biji. Biji mata kan biasa orang kata kan. Dia baca bulat-bulat, bujur-bujur, biji mata. Ada ke orang kata biji rambut? Ada? Sebab apa? Tak ada. Sebab rambut tak bulat. Rambut tak kecil. Biasanya biji ni adalah benda yang bulat-bulat, keras dan juga yang kecil. Okey, contoh dia adalah pokok mangga. Ni biasanya kuaci. Ada pernah makan kuaci ke tak?
Benar. Ah, Benar. Benar. okey, dengar. Okey, kuaci tu adalah sebenarnya biji benih pokok matahari yang dekat tengah yang hitam-hitam ni sebenarnya ada biji-biji dia. Bila dia dah masak dia kita boleh kutip. Kita guna bekas, kita tekan dia lepas tu kita kutip. Itu adalah kuaci yang awak makan tu. Saya pernah Lepas tu makan sedap. saya pernah makan kat stesen minyak biasanya ada. Cikgu ada bagi tahu apa ciri-ciri tumbuhan yang membiak melalui biji benih ni? Apa ciri-ciri dia? Cikgu nak tanya. Dia, tumbuhan dia kalau kita nampak dari jauh macam mana? Macam mana keadaan fizikal dia? Maksudnya warna dia, rupa bentuk dia. Warna dia menarik. Siapa jawab tu? Siapa jawab? Saya. Elisa Zara jawab warna dia menarik. Supaya apa? Menarik perhatian haiwan. Haiwan ataupun manusia untuk makan lah. Kita tengok buah rambutan merah, wow, merah menyala, mesti sedap. Kalau haiwan pula dia tengok pokok betik, lepas tu dia makan, lepas tu dia apa? Dia berak merata, lepas tu tumbuhlah pokok. Sebab biji benih tu bila dia makan biji benih tu tak hancur. Dia berak keluar biji benih macam tu. Tumbuh pula pokok dekat tempat lain. Okey, yang tu melalui biji benih. Okey, satu cara pembiakan. Seterusnya ada juga setengah tumbuhan yang mempunyai pelbagai cara pembiakan. Okey, pelbagai tu maksudnya dua lah. Okey, kita tengok. Yang pertama adalah pokok apa ni? Sebut, cikgu nak dengar awak sebut pokok Kangkung. Cangkung? Kangkung. Kangkang? Apa? Kangkung. Bengkang? Kangkung. Kangkung. Yang tak suka sayur angkat tangan. Saya pernah makan. Siapa yang tak suka sayur? Sedap kangkung. Siapa yang tak ada sayur dalam hidangan dia minggu lepas? Angkat tangan. Cikgu lah. Husna. Macam cikgu cakap, bukan cikgu tak suka sayur tetapi Saya tak suka sayur cikgu. tak suka cikgu. Betul tu. Tapi tak boleh macam tu. Salah. Kita kena juga makan sayur. Cikgu makan sayur juga. Biasanya kalau kita nak mulakan makan sayur, mulakan makan sayur dengan sayur dalam burger. Burger McD tu. Ada sayur kan. Boleh makan sikit-sikit. Lama-lama makan yang besar-besar sikit. Okey. Janganlah pergi McD beli burger BTS pula. Ada yang dah makan burger BTS. Kaedah teknologi pembiakan tumbuhan. Dia ada dua cara sahaja, iaitu kaedah tut. Ingat kentut, ingat tut. Lepas tu dengan yang kedua ialah kultur tisu. Apa kita nak buat kaedah teknologi pembiakan ni? Supaya dapat menjimatkan masa. Kadang-kadang petani ataupun orang yang cari duit melalui pertanian ni, tanam ni, dia nak jimat masa, dia nak banyakkan pokok tapi tak nak tanam pokok. Sebab apa? Sebab dia punya ladang tu tak luas sangat, dia punya kebun tu tak luas sangat, jadi dia buat cara macam ni lah, nak jimat masa, nak jimat duit. Sebab itulah ada kaedah teknologi tu. Dia punya lapisan luar tu, lepas tu kita balutkan dengan tanah. Nampak ni dia bungkus tanah dalam ni. Faham ke tak? Nampak ke tak? Dia bungkus tanah. Tanah ni kalau tak bungkus jatuhlah tanah tu kan. Takkanlah kita nak ambil tanah liat, pak, letak macam tu, kenalah bungkus elok-elok. Okey, bila dah lama dalam tempoh tertentu, biasanya 21 hari ke apa semua, dia akan tumbuh akar. Nampak ni akar ni dalam balutan dia ni, nampak akar? Nampak tak kuning-kuning? Nampak. Kan? Sebab apa dia tak balut dengan pembalut ataupun plastik yang warna hitam, supaya dia boleh nampak lah. Okey, akar dah keluar. Dia tak balut dengan plastik hitam. Kalau balut dengan plastik hitam nanti tak nampaklah akar tu. Nanti dia tak tahu bila masa dia nak potong. Okey? Bila dah keluar akar, kita nampak akar dia ni dah keluar macam ni, kita bolehlah potong. Tengok gambar ni, dia potong ranting ni.
Lepas tu dia tanam dekat pasu yang baru, jadilah pokok yang baru. Pokok yang baru, kalau nak jadikan dia pokok, dia kena tumbuhkan akar dia dulu. Faham ke tak? Melalui teknologi ni kita boleh tumbuhkan akar. Okey. Macam tadi kita tengok tumbuhan mangga. Pokok mangga sebenarnya untuk dia tumbuh kita perlu tanam dia punya biji benih. Tapi dengan cara teknologi yang macam ni kita boleh buat tumbuhan baru tanpa perlu tanam biji benih. Faham ke tak? Kadang-kadang kita nak beli nak tanam mangga tapi nak tanam mangga mesti kena ada biji benih. Nak ada biji benih, kalau tanam satu tak apa. Ni nak tanam satu kebun, beribu pokok mangga. Jadi tak perlulah pergi beli, bazir duit, pergi beli biji benih. Kita buat macam ni je, boleh buat pokok baru. Faham ke tak? Kaedah yang kedua iaitu kultur tisu. Kultur, bila kultur ni maksudnya berkaitan dengan cecair lah. Bila kita sebut kultur ni, awak pernah minum ke tak Vitagen? Apa lagi? Yakult. Pernah minum? Pernah. Pernah. Kita kenali sebagai minuman kultur. Kan? Minuman kultur. Sebab apa? Sebab minuman tu ataupun cecair tu ada khasiat ataupun nutrien-nutrien yang tertentu. Samalah juga dengan proses ni. Kultur tisu. Tisu tu adalah sebenarnya bahagian pokok tu, sama ada daun ataupun batang. Kita potong sedikit, contoh tengok gambar dekat sini. Kita potong sedikit daun ni, lepas tu kita masukkan dalam larutan kultur ataupun larutan nutrien tadi. Lepas dalam sesuatu masa tempoh, contoh dia 2 minggu ke, dia akan tumbuh akar. Nampak ni? Dah tumbuh akar. Dah tanam 3 biji daun yang dikoyakkan. Lepas tu daun tu keluar akar. Tapi dengan syarat rendam dalam kultur nutrien. Bukan rendam dengan dalam air kowe. Tak boleh rendam dengan air kowe. Lepas tu bila dah keluar akar, barulah kita boleh tanam. Faham ke tak? Contoh dia pokok pisang dan juga pokok nanas. Faham ke tak teknologi tut dengan teknologi kultur tisu? Teknologi tut guna apa? Tut. Bila sebut tut guna apa? Guna tanah. Potong sedikit guna tanah, keluar akar, potong, tanam. Kalau yang ni potong, kalau kultur tisu potong sedikit, letak daun dalam nutrien, lepas tu keluar akar, tanam. 2 cara ni sahaja. Okey. Tutup dulu, cikgu tutup dulu presentation biar nampak muka cikgu. Stop sharing. Ya. Ada soalan ke tak? Surat 49 51 dan juga 52. Untuk hari ini sahaja untuk hari ini. Cikgu harap awak semua fahamlah. Faham ke tak? Faham kan? Senang kan? Tak faham banyak pun, faham sedikit tak apalah, asalkan awak buat latihan, awak fahamlah. Okey, bagus. Cikgu tengok kehadiran hari ni seramai 30. Baguslah. Teruskan macam ni. Sekejap lagi kita jumpa lagi pukul 4. Pukul 4, kalau pukul 4, pukul 3.50 dah boleh masuk. Jangan 3.30 dah masuk. Okey. Ada soalan ke? Tak ada. Tak ada. Tak ada soalan Okey, itu sahaja. Terima kasih. Kita jumpa lagi pukul 3.55. Set masa ya. Okey. Pukul 3.55. Okey, set masa. Okey. Boleh rehat dulu. Boleh minum-minum air. Okey, terima kasih semua. Terima kasih, cikgu. Okey. Terima kasih. Okey. Jumpa lepas ni. Bye. Assalamualaikum. 3.55.